Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari di negara kita. Dengan kata-kata mudah, sila duduk di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini untuk edisi 19 Mac 2020 sama dengan hari Khamis 25 Rejab 1441 Hijrah. Temankan kami berdua di studio pada pagi ini. Saya Hanim Miswan. Saya Faria On. Diharapkan anda semuanya berada dalam keadaan yang aman sejahtera dan kita masih lagi berada dalam satu situasi yang di mana telah diletakkan perintah kawalan pergerakan ini. Jadi kita perlu menghormatinya mengikut apa yang telah diarahkan selama 14 hari sahaja. Ini adalah tempoh inkubasi, bukan tempoh untuk bercuti dan bersenang lenang di rumah. Tetapi kita mempunyai satu tanggungjawab yang sangat besar kerana di mana berada dalam rumah 14 hari adalah sangat sukar. Betul. Kan? Sehingga semalam saja hari yang pertama telah melaporkan banyak sekali situasi yang tidak sedap didengar dan dilihat. Dan ini masuk ke hari kedua dan saya percaya ini juga satu pengalaman, satu tempoh yang sangat baru bagi semua. Ya. Ini mungkin kali pertama untuk kita hadapi di era ini dan juga perlu dihadapi dengan keadaan tenang. Saya faham keadaan serba tidak tahu. Kita tidak pasti apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kadang-kadang kita nak turun bawah, contoh buang sampah pun, kita jadi takut. Kerana kita tak tahu adakah itu perkara dibenarkan ataupun tidak. Kita nak keluar menghirup udara yang segar pun kita jadi keliru. Saya faham dengan segala situasi itu, tapi perlu bertenang, perlu kekal positif juga dengan segala apa yang dilakukan dan juga tapi dalam masa yang sama kita tak naklah ada situasi yang sambil lewa. Itu sekarang yang paling ditakuti, bahawa kita memandang isu ini satu perkara yang ianya takkan jadi kepada kita. Ianya jadi di luar saja. Jadi itu yang kita tak nak, kerana ianya boleh terkena kepada semua orang berkenaan dengan penularan wabak COVID-19 ini. Dan semalam merupakan hari pertama dan kita juga mendapat perkabaran yang mendukacitakan di mana kita kehilangan seorang penghibur tanah air yang dahulunya Allahyarhamah ini merupakan antara yang sangat terkenal dengan lagu Matahari, iaitu Mia Rusli ataupun Mia Matahari sebelum ini dikenali, dan nama sebenarnya Mia Naliza binti Rusli, menghembuskan nafas terakhir disebabkan oleh penyakit kanser. Maya atau nama sebenarnya Mia Naliza Rusli difahamkan mengidap kanser tisu sejak tahun lalu. Bagaimanapun Allahyarhamah yang berusia 44 tahun difahamkan tidak mahu berita penderitaannya dihibahkan kepada peminat dan secara diam-diam menjalani rawatan sejak tahun lalulah dan tidak menghibahkan kepada seluruh. Kita pun berasa terkejut dengan pemergian semalam dan difahamkan ketika ini masih lagi sedang berdukacita ahli kaum keluarganya dan masih lagi kita sedang mendapatkan maklumat dan info lanjut berkenaan dengan apa yang berlaku pada ketika ini. Ya. Kami mengucapkan salam takziah buat keluarga Allahyarhamah dan kami mendoakan agar roh Allahyarhamah ditempatkan di dalam orang-orang yang beriman. Jadi bacaan Al-Fatihah buat Mia Naliza binti Rusli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami produksi Malaysia hari ini dan juga di Media Prima terutamanya mengucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarhamah
Mia Analiza Rusli, dan semoga segala urusan dipermudahkan dan roh Allah yang rahmah ditempatkan bersama dengan kalangan para syakirin dan di tempat yang beriman. Amin. 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 Baik, dan kita yang masih lagi berada di sini laksanakan tanggungjawab kita seperti mana yang telah diarahkan. Yep. Bagaimana kita melihat sebahagian daripada kita yang masih gagal sebenarnya untuk mengikuti perintah kawalan pergerakan ini. Pastinya melihat ini kata ramai yang dah pulang ke kampung kan. Dan bila melihat ibu kota ini lengang, mungkin itu antara menjadi keseronokan bagi sebahagian daripada mereka yang gagal mematuhi perintah kawalan pergerakan ini. Dan itulah antaranya saat-saat yang menyeronokkan. Masih lagi ada yang melepak kan. Masih ada lagi yang mengambil masa untuk melihat keindahan ibu kota tanpa ramainya warga-warga yang sepatutnya ada di situ kan. Bukan tak pernah tengok, pernah setiap tahun kan, raya kosong dan sebagainya. Jadi ini inkubasi kan, wabak yang ditularkan dari manusia sentuh. Faham tak sentuh? 1 meter ni kami pun dekat studio ni, ni 1 meter jarak ni. Ini penjarakan sosial yang diarahkan dan disarankan, dan ini mungkin antara perkara yang saya ingin tekankan, bahawa selain daripada kita inkubasi di rumah, kita berkurung di rumah ataupun kita tidak keluar, selain daripada hanya ada perkara-perkara penting untuk dilakukan, penjarakan sosial ini sangat penting kerana ianya adalah langkah pertama dalam banyak langkah-langkah penting untuk kita mematikan rangkaian penyebaran wabak COVID-19 ini. Dan mungkin ramai yang memandang remeh dengan penjarakan sosial sebegini seperti apa yang kami amalkan. Tapi apabila ada penjarakan sebegini, ianya memustahilkan untuk penularan wabak tersebut berjangkit di antara satu sama lain. Sebab kadang-kadang kita tidak tahu siapa pembawa di kalangan kita. Contoh sebagai saya dan Fariha ini. Kadang-kadang sebab virus ini difahamkan boleh duduk ataupun ada selama 14 hari. Sebab itu tempoh 14 hari ini dikuat-kuasakan. Dan juga kita tidak boleh nampak sebarang simptom sekalipun seandainya dah ada. Dan selepas 14 hari itu baru kadang-kadang boleh dikesan dan baru kadang-kadang boleh diketahui. Jadi penting untuk yang pertamanya penjarakan sosial di antara satu sama lain. Itu sangat penting. Ini antara langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan sendiri untuk memutuskan rantaian wabak ini kan. Jadi kita memerlukan kerjasama daripada kita semua. Jadi fikirkan, bayangkan mereka telah pun mengarahkan sekolah tutup untuk menyelamatkan anak kita. Tapi kita pula yang bawa anak kita ni pergi bersiar-siar untuk 14 hari ini. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita melihat dan merealisasikan langkah yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Malaysia, lihatlah bagaimana kita dah melalui banyak sebenarnya dugaan dari membentuk sebuah kerajaan baru. Jadi hormati, dan sekarang ni kita berada dengan wabak dan sebagainya. Berilah kerjasama. Minta sampaikan Perdana Menteri kita semalam pun terpaksa merayu kepada kita semua. Jadi tolonglah beri kerjasama dan berilah sedikit rasa simpati terutama kepada mereka staf dan juga pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia keseluruhannya, doktor, jururawat yang mereka sekarang ini sedang berjuang tanpa rasa berbelah bagi, walaupun mereka sekarang ini sudah dilaporkan ada yang penat sangat bekerja kan. Mereka ada keluarga, ada hati dan perasaan, jadi bantulah. Dan itu pastinya satu perkara yang perlu kita tekankan, dan ini satu bingkisan yang kita ingin tontonkan, dan saya percaya ini telah diperdengarkan, telah dilihat oleh seluruh rakyat Malaysia. Tapi sekali lagi untuk kita bawakan kerana ini satu pesanan yang sangat penting daripada Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, berkenaan dengan situasi yang melanda negara ini, dan sama-sama kita saksikan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini adalah hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari di negara kita. Dengan kata-kata mudah, sila duduk di rumah dan jarakkan diri anda daripada orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Tempoh inkubasi COVID-19 adalah selama 14 hari. Kita mempunyai peluang yang tipis untuk memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Jika kita gagal, kemungkinan Perintah Kawalan Pergerakan akan dilanjutkan. Bantulah Kementerian Kesihatan Malaysia dengan memainkan peranan anda kerana setiap individu bertanggungjawab untuk mengambil segala langkah-langkah pencegahan demi keselamatan diri dan keluarga anda.
Kegagalan bukan pilihan di sini. Jika tidak, kita mungkin menghadapi gelombang ketiga virus ini yang akan seterusnya menjadi lebih besar seperti tsunami. Lebih-lebih lagi jika kita mempunyai sikap tidak kisah. Saya merayu kepada semua rakyat Malaysia, sila ambil perintah kawalan pergerakan ini secara serius. Duduk di rumah dan jangan keluar. Itu antara perkara yang ditekankan adalah kerisauan berkenaan dengan gelombang ketiga. Gelombang pertama mereka yang secara langsung di sana. Gelombang kedua adalah apabila ada satu kontak rapat yang sedang berlaku dan melanda ketika ini yang cuba kita elakkan, dan gelombang ketiga itu yang paling dikhawatiri apabila yang tiada sejarah keluar negara, tiada kontak rapat tetapi boleh terkena kerana sifat, kalau boleh saya katakan di sini, ignoran kita untuk mengelakkan ataupun tidak mengindahkan dengan segala seruan yang sedang diperkatakan ketika ini. Okay? Baik, ini turut juga diberikan nasihat juga pesanan kepada Perdana Menteri. Mungkin kita boleh kongsikan di berita harian di muka halaman hadapan. Dan ini adalah antara perkongsian kerana ada perutusan semalam khas daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan pesanan yang saya kira lebih rapat yang diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia pada jam 8 malam semalam di muka hadapan ini berkenaan dengan COVID-19. Duduklah di rumah, tidak perlu keluar ke mana-mana. Dengan cara ini saudara-saudari terhindar daripada jangkitan COVID-19 dan penularan wabak ini insya-Allah dapat dibendung. Inilah tujuan sebenar perintah kawalan pergerakan dilaksanakan oleh kerajaan, dan turut ditekankan di sini berkenaan dengan sedikit perkembangan pada 18 Mac semalam. 11 pulih dibenar keluar daripada hospital dan bilangan 117 kes baru disahkan, dan kita boleh baca segala perkongsian ini di halaman kedua dan ketiga, terutama di halaman ketiga apabila Perdana Menteri rayu tinggal di rumah, bantu bendung jangkitan, sehingga perlu dikatakan berkenaan dengan rayuan itu daripada Perdana Menteri, dan ini mungkin adalah rayuan yang seikhlas hati untuk perintah dalam tempoh 2 minggu bagi kita memutuskan rantaian tersebut. Virus ini berjangkit dari manusia ke manusia menerusi sentuhan. Kalau saudara-saudari bergerak ke sana sini, apatah lagi bersesak di tempat awam, kemungkinan bersentuhan adalah sangat tinggi. Ini adalah salah satu respon kepada segala apa yang berlaku. Mungkin keadaan panik pada hari pertama semalam, pada 17 Mac juga apabila diberikan satu tempoh satu hari sebelum perintah kawalan pergerakan ini dilaksanakan, dengan ramai sekali orang yang berada di stesen bas, kemudian di lapangan terbang, di balai-balai polis juga untuk mendapatkan borang untuk merentasi antara negeri itu. Jadi semalam telah pun dikeluarkan satu lagi perutusan khas, satu lagi pesanan khas untuk kita sekurang-kurangnya berada dalam tempoh bertenang. Dan saya kira semalam lebih kurang 5 atau 6 kali ditekankan just stay at home. Duduklah sahaja di rumah. Semua orang suka lepak mamak, dia pun suka lepak mamak, tetapi pesanannya duduklah di rumah sehingga tempoh inkubasi ini dilepasi selama 2 minggu. Itu yang paling penting. Kita tak nak rantaian ini berpanjangan. Ya, itu di berita harian. Kemudiannya di harian Metro. Di harian Metro juga ada satu perkongsian. Ini saya ingin kongsikan berkenaan dengan atlet negara, iaitu jagoh lontar lembing kita, iaitu Jackie Wong, adalah antara atlet negara pertama yang disahkan menghidap COVID-19 ini kerana beliau pergi melawat ayahnya yang juga positif dengan COVID-19 ini. Jadi keadaan saya stabil, ini dimuat naik di laman Facebooknya. Jackie turut menasihat rakyat Malaysia untuk henti kongsi berita palsu, dan dia adalah pemegang rekod kebangsaan acara baling tukul besi, dan mengatakan bahawa pada 16 Mac saya disahkan positif COVID-19, iaitu sehari selepas ayah saya disahkan positif. Dengan ini saya sedang dikuarantin di Hospital Sibu bagi pemantauan dan rawatannya selanjutnya. Beliau mengesahkan bahawa keadaannya stabil dan juga mengesahkan mengenai ayahnya, iaitu Wong Liu Biu Andrew. Keadaan beliau pada hari ini, iaitu semalam, lebih baik berbanding dengan hari-hari sebelumnya. Dan Jackie adalah dikatakan antara kontak rapat kepada mangsa yang menghidap wabak COVID-19 ini, iaitu ayahnya, dan telah pun disahkan sebagai atlet pertama negara kebangsaan di Malaysia yang menghidap COVID-19. Dan berikutan ini Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara juga ditutup dan diberikan pembersihan secara normal lah di sana. Okey. Baik. Itu di harian Metro. Di NST juga turut dikongsikan sedikit berkenaan dengan isu dunia ini di halaman keempat. Ini berkenaan juga dengan perintah kawalan pergerakan, di mana dikongsikan di sini, MTUC workers pay leave can't be cut.
business owners and companies are not allowed to cut the annual leave, days off or wages of their employees during the 14-day movement control order. Malaysian Trades Union Congress Secretary General J. Solomon said companies not listed as essential services were also not allowed to force their staff to work. Employees, he added, must be responsible and make work from home arrangement or halt operation from March 18 to 31st. Ini berkenaan dengan bila bekerja di rumah tu perlunya ada, bukannya bercuti tetapi bekerja di rumah. Jadi ini yang dikongsikan bagaimana sebenarnya dalam masa 14 hari ini tidak dibenarkan sama sekali untuk memotong gaji ke cuti ke kita ada BOD day off tu semua sebab ini adalah tempoh krisis, tempoh dalam kita berada menghadapi bencana krisis dunia ini. Jadi ini diberikan kepada majikan dan juga pekerja yang harus bertanggungjawab dengan apa saja yang telah diarahkan. Baik. Saya suka kerana kedua-duanya perlu tanggungjawab. Ya. Majikan juga perlu tanggungjawab. Kita tahu ada tanggungjawab daripada pihak majikan, tapi pekerja juga perlu bertanggungjawab dengan tempoh yang sedang melanda negara kita ini. Dan pastinya segala persefahaman di antara kedua-duanya majikan dan pekerja sangat-sangat diperlukan dalam menghadapi cabaran pada ketika ini. Okey. Ada satu perkara yang kita kongsikan dan kita war-warakan ini berkenaan dengan satu pesanan yang sangat penting juga, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia menasihatkan peserta-peserta yang telah menghadiri ijtimak tabligh di Masjid Seri Petaling Kuala Lumpur dari 28 Februari hingga 1 Mac 2020 untuk segera menghubungi pejabat kesihatan daerah bagi membendung penular jangkitan COVID-19. Serta boleh menghubungi Crisis Preparedness and Response Center Kebangsaan CPRC hotline untuk sebarang bantuan. Nombornya ada 3, iaitu 03888 10200, 03888 10600 dan 03888 10700 seperti yang tertera di kaca televisyen anda. Diharapkan sesiapa saja yang mengetahui tampil ke hadapan, jangan takut. Selagi perasaan takut itu dibelenggu, pastinya tidak ada jalan penyelesaian untuk membantu kalian. Pastinya rawatan kan, mendapatkan rawatan. Tampil ke depan, dapatkan rawatan dan anda juga dapat menyelamatkan nyawa anda dan juga nyawa orang sekitar yang berada dengan kita. Dan setakat ini hanya sebahagian saja yang baru mendapatkan rawatan dan baru saja boleh katakan menyerah dirilah, tetapi perlu difahamkan juga perlu ada semua rantaian ini kita ingin matikan dan ini sifat tanggungjawab daripada rakyat Malaysia sendiri. Baik. Okey. Kita semalam melalui hari pertama, jadi pastinya banyaklah satu hari yang penuh, yang panjang saya rasa bagi rakyat Malaysia, di mana pihak berwajib menjalankan tugas mereka dan kita juga masih lagi ini boleh ke tak boleh ke. Dan itu adalah satu hari yang penuh cabaran dan dugaan bagi kita semua. Kita menyaksikan ini operasi pihak polis, pihak DRM melakukan pemantauan di sekitar negeri Selangor. Jadi kita saksikan. Hari ini adalah hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari di negara kita. Dengan kata-kata mudah, sila duduk di rumah dan jarakkan diri anda daripada orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Bersempena dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 hari bulan Mac 2020, Polis Kontingen Selangor melaksanakan Ops COVID-19 yang bertujuan untuk memastikan orang ramai faham dan akur dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan kerajaan bagi membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Assalamualaikum. Dari mana? Faham tak berkaitan dengan perintah kerajaan untuk duduk di rumah, tidak keluar. Antara operasi pertama yang dilakukan oleh DRM adalah melakukan sekatan jalan raya di 23 kawasan di sekitar Selangor dengan kekuatan 80 anggota dan 23 pegawai. Operasi ini dijalankan di sekitar seluruh Selangor pada malam ini. Apa dia? Malam di mana ini? Fokus kita pada malam ni ialah berkaitan dengan COVID-19 lah. Dapati sesetengah daripada masyarakat kita yang masih betul-betul belum faham lagi. Terdapat beberapa kenderaan yang mana di dalamnya ada 3 dan 4 orang
yang mengatakan bahawa mereka pergi membeli makanan, mereka mengambil anak, tetapi di dalam kenderaan tersebut penuh dengan penumpang. Selain sekatan jalan raya yang dilakukan oleh pihak Ibu Pejabat Kontingen Selangor di kawasan Petaling Jaya tadi, mereka juga melakukan secara serentak melakukan operasi di kawasan-kawasan kedai makan untuk memberi peringatan kepada pemilik kedai makan sekaligus pelanggan untuk patuh kepada arahan kerajaan untuk mengurangkan pergerakan dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Tutup kedai pukul apa? Kita tutup pukul 2.30 tak kemas dah. Tak kemas dah. Itu dia orang dah tahu kita ada simpan. Kita ada simpan. Banyak kawan kita ada tempat dulu. Tahu polisi dah? Orang duduk mana? Sekarang ni kerajaan dah buat puasa kan? Tahu tak? Tahu. Boleh buat? Selain pemantauan di kedai-kedai makan di jalan raya, yang polis turut menitik beratkan pemantauan di kawasan-kawasan terbuka, kawasan-kawasan awam, di mana saja ada orang berkumpul ataupun bergerak secara terbuka, mereka akan datang menghampiri dan menegur untuk memastikan kejayaan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Baik, itu sehingga tahap penguatkuasaan yang diperlukan bagi memastikan seluruh rakyat Malaysia berada di rumah pada waktu malam. Keluar hanya ada kecemasan atau keperluan yang memerlukan anda untuk keluar saja. Jangan sebab ada antara alasan diberikan, saya ada hal sikit, saya nak jumpa kawan sikit. Jadi itu tak boleh. Itu memang perlu diberi ketegasan bahawa tidak boleh pada waktu ini sepanjang 14 hari ini bertenang, bersabar, tahan sikit kemahuan yang ada dalam diri itu. Baik, itu antara perkara yang akan kita bawakan dari masa ke semasa. Sekarang ini kita ingin kongsikan juga berkenaan dengan apa yang sedang melanda negara kita, berkenaan dengan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Antara yang paling terkesan adalah para pelajar kita di seluruh Malaysia dan institusi pengajian tinggi diarahkan untuk ditutup sementara, sekolah-sekolah, taska dan juga tadika juga diarahkan untuk tutup. Jadi mungkin perkongsian kita kecilkan seketika pada pagi ini berkenaan dengan pergerakan pelajar-pelajar kita yang diperlukan, dan ada juga antara istiadat convocation yang terpaksa untuk dibatalkan. Jadi saya bersama dengan dua tetamu kita yang sekali lagi saya nak tekankan ini penting, social distancing ini, penjarakan sosial ini sekurang-kurangnya 1 meter. So dengan saya di sebelah kanan adalah Profesor Teknologis Dr. Muhammad Fauzi Ali, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Universiti Teknologi Mara. Selamat pagi Dr. Prof, terima kasih kerana sudi bersama kami. Dan di sebelah kanan hujung saya adalah Dr. Zaitun Nasir, Pengarah Pusat Kesihatan UiTM. Kedua-duanya daripada UiTM di hatiku. Selamat datang kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin bagi penjelasan yang lebih lanjut, saya mulakan dengan Prof terlebih dahulu. Prof, sedang apa yang melanda di IPTA, UiTM terutamanya? Bagaimana situasi sekarang dengan keadaan pelajar? Masih ada pelajar di kampus atau bagaimana, Prof? Okey, pertama ni terima kasih menjemput UiTM ke bersiaran MHI pada pagi ini. Situasi di UiTM secara keseluruhannya ada terkawal. Okey, di mana memang ada masih sebilangan kecil pelajar, terutamanya pelajar yang tinggal jauh di Sabah dan Sarawak contohnya. Okey, mereka masih berada di kampus. Okey, di Shah Alam pun ada. Jadi mereka ni kita dari segi kebajikan dan sebagainya memang kita jaga sepenuhnya lah. Okay, dia tak ada masalah. Okay, so kita sarankan kepada parent ataupun ibu bapa, okay, tak perlu risau. Okay, keadaan anak mereka di kampus semuanya terjaga dengan baik. Okay, makan dan minum pun kita sediakan. Jadi tak perlu risaulah, okay, aspek tersebut. Okey, baik. Itu sangat menarik juga daripada pihak pusat kesihatan, doktor, melihat kepada perkembangan semasa, adakah keadaan panik berlaku ataupun apa saranan yang diberikan oleh pusat kesihatan sendiri kepada para pelajar ini? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya pelajar-pelajar bila kita bagi cuti di UiTM kita telah panjangkan, mana kita ada perintah 18 hingga 31 Mac. Dan cuti mid semester untuk pelajar kita kedepankan 1 April sehingga 12 April. Ini mengambil kira sekiranya rakyat Malaysia tidak mematuhi kita punya perintah ni, kemungkinan besar akan dipanjangkan. Jadi kita tak nak pelajar nanti dah balik dan datang balik, so kita dah panjangkan. So untuk menangani itu kita telah menubuhkan jawatankuasa
Crisis Management di bahagian hal ehwal pelajar yang diketuai oleh Timbalan Naib Chancellor HEP, dan kita menangani bersama dengan semua bahagian-bahagian yang terlibat. So mana-mana pelajar yang didapati anxious, risau, so kita adakan kaunselor. Pusat kesihatan pun kita buka sebab kita termasuk dalam essential services. Betul. So kita akan buka sehingga 10 malam. So kita ada lagi lebih kurang dalam 1,300 pelajar yang masih tinggal. Kita sediakan asrama dan kita screen mereka sebelum masuk ke asrama, supaya kita boleh asingkan siapa yang ada gejala, kita letak di bahagian lain. Yang tiada gejala, mereka tidak bercampur dengan yang ada gejala. Dan makanan semua disediakan 3 kali sehari kita hantar ke asrama. So ini kebajikan-kebajikan yang kita ambil, dan semua staf di HEP walaupun bekerja dari rumah, tapi mereka tetap boleh dihubungi dan kami berbincang dalam grup WhatsApp lah. Grup WhatsApp. Even staff saya semua memang masih bertugas. So kalau kita tengok dalam staff saya semalam pun bertugas sehingga petang, ramai yang datang untuk mendapatkan rawatan sekiranya mereka sakit. Yang tak datang pun dia boleh dapat khidmat nasihat ataupun kaunseling daripada kita untuk macam mana cara menjaga. Apa yang penting sekali sebenarnya kita nak nasihatkan, stay at home. Duduk di rumah. Mana yang tiada asrama, duduk di rumah masing-masing. Mana yang dah sampai rumah ibu bapa, stay at home. Dan yang mana di asrama, kita pun tidak benarkan untuk mereka melakukan perkumpulan ni. Siapa yang ada lebih daripada 5, semua staf resident college akan memantau. Ada yang bertugas setiap hari untuk memantau. Baik, itu satu penjelasan yang sangat baik sebab kita bercerita mengenai satu skala yang besar pelajar-pelajar, terutamanya di UiTM memang ramai kuantitinya. Prof, saya difahamkan juga Convocation UiTM ke-92 yang dijadualkan bermula pada 24 Mac terpaksa ditangguhkan termasuk dengan aktiviti-aktiviti lain di kampus. Mungkin adakah ini kali pertama atau apa sebenarnya tindakan seterusnya daripada pihak kampus sendiri berkenaan dengan convocation ini? Ya, betul. Berdasarkan kepada penularan wabak COVID-19 yang semakin serius ini, jadi dengan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun Pengajian Tinggi, UiTM telah mengambil inisiatif berdasarkan kepada beberapa siri mesyuarat dan mengambil kira risiko-risiko yang mungkin timbul. Jadi istiadat convocation ke-92 ni kita tunda. Ini telah diwawarkan di dalam perkiling Naib Chancellor ke-12. Perkiling Naib Chancellor pada 12 bulan Mac. Kita keluarkan 12 Mac 2020. Pemakluman ini telah dibuat kepada para graduan dan juga ibu bapa. Jadi keputusan untuk menunda istiadat convocation ini adalah bukan satu perkara yang mudah. Kerana melibatkan jumlah graduan yang begitu ramai, 22,834 graduan pada tahun ini. Jadi bila UiTM memikirkan risiko yang timbul di mana bukan sahaja melibatkan graduan semasa istiadat convocation ini, ianya juga melibatkan keberadaan ataupun keberangkatan ke bawah Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Sebab tuanku adalah Chancellor UiTM, dan juga di dewan tersebut adanya pro Chancellor Pegawai Kanan Universiti, dan juga ibu bapa bersama dengan graduan. Kedudukan mereka pun bukan macam kita duduk sekarang ni. Sitting arrangement dalam istiadat convocation ni untuk graduan ni berdekatan antara satu sama lain. Potensi untuk risiko sekiranya ada itu sangat tinggilah. Jadi itulah UiTM telah mengambil keputusan berdasarkan risiko yang telah kita fikirkan ini, maka istiadat ini ditangguhkan. Bukan kita batalkan, kita tangguhkan. Dan kemungkinan akan diadakan semula pada sekiranya wabak ini tidak berterusan, pada awal Julai ataupun Ogos. Tapi ini pun bergantung kepada
tarikh persetujuan daripada Kebawah Duli Yang Mulia Seri Berlian Teragung. Dia membabitkan banyak sekali pihak kerana istiadat ini yang sangat besar. Dan kita sedang menayangkan satu talian bantuan UiTM, Shah Alam terutamanya. Ini mungkin Prof atau Doktor boleh terangkan berkenaan dengan talian bantuan ini? Untuk talian bantuan ini, kita telah sediakan untuk pelajar-pelajar ataupun warga UiTM sebab sekarang ni institut UiTM ditutup. So mereka boleh dapatkan bantuan daripada polis bantuan, daripada bilik gerakan di Kolej Mawar, penempatan yang kita letakkan pelajar-pelajar sementara ni di Kolej Mawar. Dan di pusat kesihatan dan juga bilik gerakan Jawatankuasa Operasi Bencana UiTM dan juga senarai daripada kampus-kampus cawangan. Ada juga satu lagi is untuk kampus-kampus cawangan. Okey, Doktor, kalau saya boleh panjangkan sikit pertanyaan, kita ada talian bantuan semua. Di seluruh kampus bagaimana pergerakan dan situasi pada ketika ini? Pelajar diarahkan pulang atau sama saja modus? Sama juga. Mana awalnya memang sebab kita dah ada cuti sehingga 12 April. Jadi mana pelajar-pelajar yang telah pulang, dia stay di rumah. Mana pelajar yang tak boleh pulang atau dia tak nak pulang, ada juga alasan yang mengatakan dia tak nak kita tak tahu sebenarnya siapa yang ada virus. Kita ataupun family. Kita tak nampak virus tu. Jadi mereka tak nak merebakkan kepada familinya di kampung. So mereka decide untuk stay di kampus. So kita sediakan setiap kampus ada tempat untuk kita sediakan pelajar-pelajar yang tak boleh balik kampung atau tak nak balik kampung. Di setiap kampus memang ada. Kampus. Sebab tu kita ada nombor bilik gerakan tadi tu untuk setiap kampus juga. Itu sangat menarik dan sangat bertanggungjawab. Prof, mungkin kita ada masa sedikit saja. Sikit pesanan kepada pelajar, ibu bapa berkenaan dengan tempoh yang sangat mencabar ini. Prof. Ya, saya ingin mengambil kesempatan di sini terutamanya kepada para pelajar dan ibu bapa. Dalam keadaan yang kritikal ini, kita mengharapkan semua pihak dapat bekerjasama dengan pihak universiti, khususnya UiTM, di mana para ibu bapa kita sarankan tidak perlu datang ke kampus untuk mengambil anak-anak mereka pulang ke kampung. Kerana ini jelas arahan daripada pihak kerajaan, keputusan daripada Amat Berhormat Perdana Menteri, stay at home dan jangan berlaku banyak pergerakan. Jadi universiti pun mengambil langkah ataupun inisiatif yang sama. Bermula daripada malam tadi, kita tidak benarkan pergerakan sama sekali. Pelajar kita keluar daripada kampus. Jadi para ibu bapa jangan risau. Kebajikan, soal aspek kesihatan, makan minum pelajar ni memang universiti akan mengambil perhatian ataupun menjaga sepenuhnya. Dan ini adalah demi untuk kebaikan bersama, bukan para pelajar saja tetapi juga untuk masyarakat dan juga negara. Jadi ini perlu diambil serius lah, supaya patuhi apa yang telah diputuskan oleh pihak kerajaan. Baik, saya kira itu sangat jelas, sangat terang kepada semua para pelajar. Kita tak perlu panik, kita perlu kekal tenang dan percaya kepada pihak pengurusan. Yang penting kebajikan, kesihatan, makan minum itu cukup daripada pihak Universiti UiTM terutamanya. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Profesor Teknologis Dr. Muhammad Fauzi Ali, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan UiTM, dan juga Dr. Zaitun Nasir, Pengarah Pusat Kesihatan UiTM. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami dan memberi penjelasan yang sangat penting, saya percaya, bagi mengelakkan segala situasi yang tidak diingini daripada berlaku. Okey, kita nak berteriak seketika. Selepas ini ada banyak lagi perkongsian di Malaysia hari ini. Kembali semula di Malaysia hari ini bersama kami di Studio B dan kami bawakan juga rakan tugas kami. Kami hantar untuk melihat, memantau keadaan terkini di salah sebuah pasar besar di Taman Tun, Dr. Ismail. Berdekatan saja sebenarnya, tetapi untuk kita bawakan mengenai situasi, sebab ialah kita bercerita di studio, secara teorinya untuk kita jangan keluar ke rumah, tapi kadang-kadang perlu juga keluar untuk mendapatkan barang keperluan harian, antaranya Eli Skandar. Eli dah bersedia berada di sana untuk terus membawakan perkembangan semasa di Pasar Besar Taman Tun. Silakan. Ya, terima kasih Hanif dan juga Fariha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap dapat dengar suara saya dengan jelas. Ya. Okey, baik. Saya berada di Pasar Besar Taman Tun Dr. Ismail dan beginilah keadaan ataupun situasinya. Maaf, saya buka topeng untuk anda dengar lebih jelas. Okey, ini keadaannya sekarang dan saya difahamkan oleh antara mereka yang datang ke Pasar Taman Tun Dr. Ismail ini, yang biasa mengunjungi ini untuk mendapatkan barang keperluan. Kebiasaannya walaupun pada hari bekerja, keadaan
boleh dikatakan tidak selengang ataupun tidak sesunyi hari ini. Walaupun pada hujung minggu dalam situasi ataupun dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini dijangka lebih ramai sikit berbanding hari bekerja ataupun hari weekdays ini, keadaan seperti hari ini beginilah. Ini hari kedua ya perintah kawalan pergerakan berlangsung, dan kalau kita dapat lihat gerai-gerai yang dibuka ataupun kedai-kedai premis perniagaan yang dibuka adalah kedai-kedai yang menjual barangan keperluan asas ya, seperti daging, ayam, ya, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Dan untuk makluman para penonton, gerai-gerai ataupun kedai atau sebenarnya kios lah, boleh dianggap sebagai kios yang sebelum ini terdapat di sekitar laluan ini yang ditanda warna kuning ini, kepada kebiasaannya akan ada meja-meja yang menjual barang-barang seperti pakaian dan sebagainya, tetapi disebabkan perintah kawalan pergerakan ini, perniagaan barang-barang bukan keperluan asas ini tidak dilakukan pada hari ini dan juga sepanjang tempoh sehingga 31 Mac ini. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini adalah situasi dalam tempoh ini, tidak begitu ramai orang, dan yang saya tertariknya ialah di premis ini, ya, walaupun ruang ni besar, luas dan sebagainya, dan masing-masing menjaga jarak sosial antara satu sama lain, dengan kebanyakan yang kita lihat memakai topeng. Di awal ataupun di kawasan pintu masuk disediakan oleh pihak berwajib beberapa botol sanitizer. Jadi mereka sampai, mereka boleh membersihkan sedikit tangan ya, menggunakan hand sanitizer, kemudian membeli barang-barang keperluan mereka. Dan ada yang dilihat membeli dalam keadaan yang dalam bilangan yang besar, ada yang beli seperti biasa kerana mereka datang pada setiap minggu untuk mendapatkan barang keperluan. Dan antara yang saya perasan tadi ialah ketika saya membeli surat khabar ni, ialah cara pemberian wang dan pengambilan wang itu dilakukan dengan penuh berhati-hati. Maksudnya tidak ada sebarang sentuhan antara kulit pembeli dengan penjual. Jadi duit pun diletak dengan berhati-hati. Jadi ini antara langkah yang diambil oleh pihak peniaga dan juga pembelilah untuk memastikan tidak ada sebarang risiko jangkitan berlaku. Kita bercakap tentang satu situasi ya yang menuntut kita semua untuk betul berada di rumah seperti yang dipesan oleh Perdana Menteri dalam ucapan ataupun boleh dianggap sebagai perutusan rayuan untuk terus berada di rumah ya bagi memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19 ini. Jadi ini adalah satu amaran ataupun satu rayuan sebenarnya untuk mesti kerjasama dengan kalangan rakyat Malaysia selepas apa yang berlaku pada hari yang pertama yang dilaksanakan PKP ini, Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, ini antara gambarannya, dan di sebelah atas memang tidak dibuka kerana hanya barang keperluan asas yang penting saja, essential goods sahaja yang dibenarkan untuk dibuka premisnya. Kita akan kembali lepas ini insya-Allah. Kalau ada sebarang perkembangan lain yang atau gambaran lain yang boleh saya berikan kepada anda, saya akan berbuat demikian. Cuma nak beritahu kepada anda, kami juga mengambil langkah berhati-hati sebab kami juga antara frontliners yang bertugas ya, untuk memberikan anda maklumat secara rasmi, secara sah. Dan antara perkara yang harus kami ambil maklum atau mikira ialah menemu bual, sebab ada dalam kalangan mereka ni tidak mahu ditemu bual di kaca TV dan sebagainya, dan kita juga untuk mengelakkan risiko daripada berlaku sebarang jangkitan. Okey, insya-Allah kita akan kembali selepas ini untuk berikan gambaran yang lain pula tentang apa yang berlaku di Pasar Besar Taman Tun Dr. Ismail ini. Kembali bersama rakan tugas di studio. Silakan. Baik, terima kasih Eli Iskandar di Pasar Besar Taman Tun Dr. Ismail. Nanti ada lagi versi yang kedua, kita bawakan perkembangannya bersama dengan Eli nanti, dan kita akan teruskan berkenaan dengan topik hari ini, masih lagi membelenggu berkenaan dengan isu wabak coronavirus, dan juga apatah lagi kita sekarang berada hari kedua berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan, dan ini pastinya bila ada kawalan pergerakan ini turut memberi kesan kepada beberapa individu ataupun beberapa pihak berkenaan dengan kawalan pergerakan, Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dilema adalah apabila ianya berlaku dalam cuti sekolah. Dan kita fahami bahawa cuti sekolah seminggu ini pastinya banyak majlis-majlis perkahwinan, pertunangan, kenduri kendara dilakukan, pulang ke kampung sepatutnya yang telah dirancang awal. Ini yang memberi kesan kepada beberapa pihak, dan kita
harus patuhi apa yang telah diputuskan oleh pihak kerajaan, tapi bagaimana pula kita ingin mendengar daripada pihak mereka dan mungkin memberi sedikit iktibar kepada kita sendiri. Perancangan yang sepatutnya kita dah rancang tahun lalu. Sebab kalau nak berkahwin tahun ni, bulan 3, saya pasti perancangannya tahun lalu. Jadi kita bersama dengan tetamu kita hari ini, Khalid Ahmad, merupakan perancang perkahwinan. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi datang ke sini. Kerana kami juga walaupun saya terpaksa duduk di rumah, tapi datang untuk berkongsi bersama. InsyaAllah. Baik. Kita tak tahu sebab seperti mana yang Farid katakan tadi, kalau nak berkahwin, katalah bulan Mac ni kan, sekarang cuti sekolah. Perancangannya tahun lalu. Ya, sekurang-kurangnya 6 bulan. Pertama sekali terima kasih kepada MHI untuk jemput saya datang bersama-sama untuk berkongsi dengan topik kahwin-kahwin ini juga. Dan juga pertama sekali perancangan setiap perkahwinan adalah mengambil masa yang paling pendek adalah 6 bulan. Dia akan setahun ke 6 bulan lah. Pastinya dia ada bermula dengan idea dan konsep, lepas tu perancangannya, lepas tu pelaksanaannya dan juga the selepas perkahwinan lah. Itu mengambil masa dalam masa setahun gitulah. Okey. Jadi sebab kita merancang, Tuhan yang menentukan. Betul. Jadi apabila berlakunya seperti ini kan, dilema kepada pihak perunding perkahwinan, dilema kepada pengantin dan saudara mara keluarga pastinya dah menjemput kat jemputan dan sebagainya. Betul. Okey, bila ini berlaku, sepanjang ini ada tak yang telah membatalkan majlis-majlis yang telah ditempah oleh dengan Khalid? Okey, untuk bulan ini, bulan Mac dan bulan April, sebenarnya kita ada perkahwinan yang telah disetujui dan telah dirancang. Tapi disebabkan dengan keadaan yang wabak COVID-19 ini dan mendapat arahan daripada pihak kerajaan, jadi ada yang nak meneruskan juga, ada yang juga menantikan macam kita tunggu sampai end of the month. Ujung bulan ni kita pastikan kita nak juga. Tapi pihak kami tidak boleh berbuat apa-apa lah. Atas arahan daripada pihak kerajaan, kita memerlukan pentingan keselamatan tetamu dan juga keluarga juga yang akan datang ke majlis kan. Dan pendekatan kami ialah kami kena put on hold lah. Dan juga kami pastikan kita mendapat info daripada pihak-pihak atasan lah, kerajaan. Adakah boleh kami teruskan? Macam mana kalau kami nak teruskan? Macam mana kalau nak teruskan? Katanya ada pengantin, saya nak juga menikah, saya nak juga. Tapi kami dapat info daripada pihak Jabatan Agama Islam, kalau nak teruskan hanya keluarga terdekat dan untuk majlis pernikahan saja. Dan untuk, maknanya berapa saya difahamkan less than 50, kurang daripada 50. Jadi kurang daripada 50. Jadi hanya untuk majlis akad nikah keluarga terdekat itu saja. Lepas tu untuk majlis makan-makan tu kita pun satu keluarga pun dalam 15 ke 20 orang, itu sajalah. Itu yang kami dipahamkanlah. Untuk meneruskan untuk jemputan kepada 50 ke atas tidak dibenarkan langsung. Okey. Kali juga selain daripada perkahwinan, banyak juga majlis-majlis yang lain kan? Itu macam birthday, ada function kenduri. Ada juga, semua itu kami ditunda ke bulan, seperti saya katakan tadi lah, mereka akan menantikan, macam kami pun tunggu 2 minggu ni, dan pastinya kita dapat info baru sekiranya kalau reda, dan kita akan merancangkan. Ada yang telah push kepada bulan menunda kepada bulan ujung tahun lah, 8 bulan 9 bulan 10. Memanglah cantik untuk bulan cuti sekolah ni, mana semua berada, satu keluarga dapat menyambut majlis kan. Tapi disebabkan wabak ni jadi terpaksa dia berhentikan juga. Okey, Khalid, kita nak tanya juga pendapat Khalid sendiri, bagaimana melihat ada juga setengah pasangan yang meneruskan perkahwinan, pernikahan mereka tetapi mengambil langkah berjaga-jagalah. Pandu lalu mengambil makanan tu. Betul. Kan? Seperti saya lihat semalam di Alostar, tak salah saya, disebabkan dia telah order kan makanan. Jadi nak tak nak terpaksa juga untuk dan mengambil langkah, kita buat pandu lalu lah. Maksudnya bila walaupun ada pengantin dikurangkan, maksudnya majlis persandingan diletakkan pengantin di pelaminan, tapi tetamu tidak boleh makan di rumah majlis itulah, hanya ucapan dan bagi makan. Okey, sekiranya tarikh ni katalah sedang berlaku sekarang ini, seminggu yang lalu
bila perbincangan kata okeylah, kata okey minggu depan lah kata perkahwinan saya kan. Minggu ni jadi saya kata baik kita cancelkan dulu. Jadi adakah pihak kalian hanya mengenakan denda ke apa ke? Okay. Bagaimana ganti rugi ke? Dalam kontrak kami, terma syarat kami memanglah kalau apa-apa kita tidak akan pulangkan wang, tapi disebabkan ini adalah krisis dunia kan. Jadi kita kena mengambil kena timbang rasa lah masa pihak klien dan juga pihak kami sebagai distributornya. Jadi kita kena berbincang lah. Mungkin kita akan macam minggu ni sebenarnya kami ada majlis, tapi kami dah order bunga kan. Jadi bunga dah berkotak-kotak bunga datang. Jadi bunga segar. Bunga segar. Jadi kita tak boleh nak sebab daripada supplier dia dah sampai. Jadi kami terpaksa terima dan kami mempergunakan sebaik mungkinlah apa yang ada, kita letak je lah kat rumah ataupun kita nak hantar kepada rumah hospital pun tak boleh. Kita nak hantar ke rumah orang tua pun tak boleh. Jadi kita mengambil langkah, kita kena hadapilah semua itu. Maksudnya kita terima dan kita menggunakan hiasan di rumah. Jadi walau bagaimanapun kita akan berbincang semula dengan pihak klien. Ini adalah krisis dunia. Jadi mungkin kita akan berbincanglah. Maksudnya mungkin daripada modalnya macam mana dan kita insya-Allah mungkin mereka faham dengan keadaan ini lah. Okey. Maknanya kalau misalnya harga pelamin, katalah harga pelamin selalu kita tahu kan beribu harganya. Tapi sekarang ni telah dikos-koskan kalau nak buat majlis sekalipun tak lebih berapa kan ada orang 30 orang begitu. Orang dan juga tempoh dihadkan juga. Tapi dia tempoh dihad. Tapi kita buat sesimpel-simpelnya lah. Basically of course dalam keadaan ini kita tidaklah menghias pelamin yang besar-besar. Kita buat simple. Yang penting ialah majlis akad yang penting. Dari segi resepsi tu mungkin kita akan cadangkan untuk tunda hujung tahun. Mungkin katalah mereka kahwin, ada adik-beradik yang nak kahwin awal, lepas tu kemudian di hujung tahun ada abangnya. Mungkin kita untuk jamu makan kita boleh buat kedua adik-beradiknya dan merupakan kesatuan kekeluargaan, majlis makan-makan begitulah. Okey, bagi kalian kan yang mempunyai yang telah diarahkan untuk menutup selama 14 hari ini. Kerana ada sektor-sektor yang masih lagi bekerja kan, tapi macam kalian juga telah disenaraikan. Jadi bagaimana melihat pihak kami terpaksa memikirkan alternatif. Maksudnya waktu ketika ini kami mungkin ada pihak kreatif, kami akan cuba come up with a new design. Kita kena memikirkanlah apakah design-design yang terbaru dan juga perancangan-perancangan untuk perkahwinan yang akan datang. Jadi yang kita rancang ini mungkin kita akan perbaiki lagi untuk menjalankan perancangan perkahwinan mereka dan juga sebagai alternatif kita kena memikirkan apakah bisnes yang boleh kita buat. Mungkin hari raya coming soon kita boleh menyediakan hamper ataupun kita boleh berhubung melalui WhatsApp kepada siapa yang boleh buat cookies, kita boleh we still need to bekerjasama dan make money untuk membantu kepada yang pekerja-pekerja yang saya ada lah. Pastinya krisis ini juga memberi kesan kepada kita semua kan. Sangat memberi kesan sebab kita tahu setiap minggu kita ada perkahwinan. Jadi minggu kalau satu minggu tu berapa banyak? Ada juga yang sampai 3-4 begitulah. Jadi saya memikirkan pekerja-pekerja di bawah tanggungan kita kan macam mana dengan keluarga mereka. Kita company kami ialah ada kerja, ada gaji. Jadi bila tak ada kerja ni macam mana kita nak prosesnya. Jadi kita terpaksa memikirkan untuk make money lah. Kita doakan semoga krisis ini ada jalan penyelesaiannya. Dengan kita sendiri sebenarnya sekarang ni baru hari kedua dan kita mengharapkan lagi 12 hari ini kita disiplin mematuhi perintah kawalan pergerakan seperti ini. Seperti saya lihat di IG kawan-kawan saya kan, ada yang
kerjanya sangat simple tapi pada mereka tu tidak simple. Yeah. Bila dia kata stay home tu maksudnya duduk rumah. Mungkin mereka tak biasa duduk di rumah kan. Jadi kita kena konsepkan rumahku syurgaku. Jadi kena bayangkan itulah syurga kita di mana kita kena berada di rumah bersama anak-anak. Mungkin inilah waktu untuk kita bersama kekeluargaan. Stay selama ni kita kerja, keluar pagi balik malam tak sempat bersama anak-anak. Mungkin inilah waktu untuk ada hikmah di sebalik ini sebenarnya. Benar. Terima kasih kepada Khalid Ahmad perancang perkahwinan dan kami sangat-sangat berterima kasih kepada Khalid Ahmad kerana datang ke sini. Kerana sebenarnya ramai anda mempunyai pilihan untuk tidak datang ke sini tapi sebab saya nak berkongsi insya-Allah. Terima kasih. Kepada semua rakyat Malaysia saya harap simple seperti Perdana Menteri kita bercakap stay home, rumahku syurgaku. So stay home, be with your family and itulah. Okey. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Baik. Dan selepas ini kita akan berehat seketika. Sebelum itu saya nak kongsikan berkenaan dengan I Can See Your Voice, penyamar bersuara sumbang atau penyanyi sebenar. 6 lagi peserta akan beraksi di I Can See Your Voice Malaysia minggu ke-6 dan jangan lupa untuk saksikan Era Fazira dibantu oleh Yusri Abdul Halim, Jihan Muse dan Mark Adam bersama Yusuf Bahrin, Ira Shazira dan Kamal Adeli. Dan mereka inilah yang akan membuat pilihannya di program itu pada 22 Mac jam 9 malam di TV3. Jadi jangan juga dan juga boleh stream live di HD ditonton. Sebenarnya bila menyaksikan program ini jangan percaya apa yang mereka katakan. Baik, kita berehat seketika. Sekembalinya nanti ada satu yang ingin kita kongsikan berkenaan dengan di majlis juga. Tapi nanti kita tengoklah apa yang akan dikongsikan nanti semuanya di Malaysia ini. Okey, kembali kita berlintas langsung dari Pasar Besar Taman Tun Dr. Ismail, TTDI. Dan suasana seperti biasa, barangkali sedikit ramai berbanding di awal lintas langsung tadi. Dan begini keadaannya. Dan antara, walaupun perintah kawalan dilakukan ataupun dimulakan semalam, hari ini menyaksikan masih lagi ada pengunjung yang datang untuk mendapatkan barang keperluan. Okey, dan difahamkan peniaga juga sedikit keresahanlah kerana tidak seramai kebiasaannya, tapi mereka akur kepada peraturan perintah kawalan ini untuk memastikan penularan ataupun risiko penularan itu dapat dibendung. Okey, walau bagaimanapun kedai-kedai barang-barang keperluan asas seperti sayur-sayuran, daging, termasuklah buah-buahan ini berjalan seperti biasa. Ini Uncle Sam. Uncle Sam, apa khabar? I'm fine. Dah berapa lama berniaga di sini? 16 years. 16 tahun. Punyalah lama. Okey, kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelum ni, memang nampaklah penurunan dari segi kehadiran pengunjung untuk datang membeli ya. Yes. Today the crowd is lesser lah. But the last 2 days was a lot of people. Today slightly less lah. Jadi sebagai peniaga, what is your expectation during this period of time until the 31st March? Expectation. Your business. Of course, it will be a slowdown lah. But don't know lah. This week still okay. I don't know, but next week don't know how lah. Nobody can predict. Just take one day at a time lah. All essential item people have to eat lah. Correct. Have to buy back for the children because fruits are important now. Vitamin C to keep you healthy. Jadi dalam banyak-banyak buah oren ataupun buah-buah yang mengandungi vitamin C mendapat sambutan. The fruits containing vitamin C especially are selling a lot. In fact, most of the fruits are high in vitamin C. Depend on what fruits are made lah. Like papaya, like oranges, like apples are all high in vitamin C. So they're selling good. Although during this period of time, depend on people their needs lah. Some they may think that orange is good for them. Some will say that apple is good for them. Individual, very hard to say lah. Jadi ini kali pertama dalam 16 tahun berniaga situasi macam ini berlaku kan? In fact, the country have never experienced this lah. This is also, nobody will expect this to happen lah. But hopefully we pray lah that the virus will go away lah. As soon as possible. It's causing panic all over the world. Kalau saya boleh tanya, apa antara langkah keselamatan yang diambil oleh pihak peniaga seperti Uncle? What safety measures have you taken to make sure the risk is taken care of? Safety measures lah. What do you do? Do you have distance between you and about 6 feet away lah. Safety measures like
But what I heard from a specialist a few days ago, she's an immunologist. She says it's very, very important to gargle our mouth. Try to gargle maybe 3 or 4 times a day. Try to take one vitamin C, 1,000 mg per morning, and keep a distance. And that's what we can do. Be safe lah, ya. That's the only thing we can do lah. Okay. Uncle, thank you very much. Selamat berniaga ya. Okay. Ya, sebenarnya di luar siaran sempat bersama dengan Uncle. Dia memberi cadangan untuk mengelakkan orang ramai daripada terus mengunjungi premis walaupun membeli barangan keperluan. Mungkin setiap keluarga diberikan satu pas. Ya, maknanya hanya orang yang menggunakan pas sahaja boleh keluar dan mendapatkan barang. Jadi tak perlu datang berbondong-bondong untuk membelikan barang seperti ayam seekor, sayur dan sebagainya. Okey. Itu pandangan Uncle Sam yang katanya dilakukan oleh negara seperti negara China. Okey, ini satu lagi peniaga yang tiba-tiba ada tengah ni dan telah berniaga selama 6 tahun, Wan Nabila ya. Okey. Jadi setakat ini perniagaan ni bagaimana? Alhamdulillah okey. Cumanya tak ramai macam hari Selasa itulah. Mungkin sebab orang dah cool down sikit, nak datang pasar kan, sebab hari-hari supply masih ada lagi. So okeylah, tapi akan habis lah. Akan habis? Akan habis sebab dah 3 hari buka, hari ni pun habis. Semalam habis. Semalam pun habis ya? Semalam habis. Okey. Orang banyak cari nasi lemak. Baik. Dan kalau disebutkan di waktu sebelum PKP dilaksanakan, perintah kawalan ini dilaksanakan, orang lebih ramai. Jadi dari segi bekalan bagaimana untuk sepanjang tempoh 14 hari ataupun 13 hari ini? Untuk minggu pertama ni mungkin okey, tapi minggu kedua tu tak pasti lagi macam mana. Tengok keadaan macam mana lah. Ya? Okay. Langkah berjaga-jaga yang kalian lakukan, saya nampak ni ada ini sanitizer. Sanitizer, ada mask, ada glove. Baik. Okey, mengambil langkah berjaga-jaga juga. Makanan tutup lah supaya tak terkena apa-apa ke. Baik. Sebab orang cakap. Betul. Maknanya kalau boleh, kalau datang beli makanan, kurangkan percakapan dan kurangkan kontak dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak. Selamat berniaga ya. Kita doakan ya dimurahkan rezeki dan dapat menjalankan perniagaan walaupun dalam saat kritikal ini. Okey, kepada anda yang barangkali memikirkan untuk beli barang keperluan, jangan terlalu kerap berada di luar. Ya, seperti yang dipesan, beradalah di rumah. Duduk diam-diam di rumah. Stay at home. Dan kalau boleh kita kempenkan ini bersama-sama. Jangan terlalu panik sebab panik ini akan menimbulkan banyak kegusaran. Okey, banyak lagi perkara tentang COVID-19 yang akan kita bincangkan dari masa ke masa dalam siaran di TV3 dan juga siaran-siaran lain. Pastikan anda cakna dan dapatkan maklumat yang sahih. Jangan menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak sahih, terutamanya maklumat palsu. Okey. Baik, sekian daripada saya Ali Iskandar dari Pasar Besar Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Kembali ke studio bersama Farid dan Hanif. Silakan. Baik, terima kasih Ali Iskandar di Pasar Besar Taman Tun Dr. Ismail yang membawakan sedikit bagaimana keadaan di sana. Masih lagi ada yang masih membeli barangan asas basah untuk keperluan harian mereka. Apapun, jaga kesihatan, jaga diri, jaga keselamatan ni. Saya rasa ini adalah antara yang penting. Kalau tak ada dalam beg, saya rasa macam kita tertinggal handphone di rumah. Ini menjadi antara barang yang penting juga. Baik, kita nak bersama dengan tamu kita hari ini. Jauh benar saya dengan si Hanif Miswan. Tak awak bawa ke mana-mana tu ya? Hand sanitizer. Tak, saya memang setiap 10 minit. Oh ya? Sebab tu tadi dah penuh, betul di sini. Itulah saya tengok macam minum. Tapi bagus, itu antara langkah yang perlu dibawakan. Bersama kita pengusaha catering Cik Rohani Yusof, pengusaha Ani Catering and Wedding Planner. Terima kasih sudi bersama kami. Ini tadi siapa? Tarik. Tarik pembantunya ya. Dan hari ini ialah Kak Ani melihat kepada sekarang ni banyak sekali yang terpaksa membatalkan mengenai majlis-majlis mereka. Baru tadi kita bincangkan. Tapi sekarang ni mungkin boleh berikan contoh alternatif antara menu kan. Sebab katanya ada juga kalau nak meneruskan kan. Tapi 50 orang ke bawah. Maksimum 50. Jadi 50 tu pun kita nak menjamu juga. Betul. Kan. Ada juga buat pandu lalu. Jadi ini antara yang agak ringkas. Betul. Menunya. Menu yang agak saya serahkan kepada ada 2 menu. Ya, betul. Yang pertama adalah apple di Lautan Cinta. Ya. Wow. Kak ni apa tu? Okey, ini apple ni biasa jarang orang buat. Apple ni biasa orang makan je untuk pencuci mulut. Tapi hari ni Kak ni buat apple di Lautan Cinta. Ya, so kita boleh start ke? Boleh, silakan. Okey. Macam mana boleh? Selalu saya ingat terung bulat tu. Biasa orang buat terung kan. Tapi kita tukar, kita buat dapat satu idea sebab apple ni memang sesuai sebab dia masa-masa manis. Selalu orang buat nanas, terung kan. Kehidupan ni kan masa-masa manis kan. Masa-masa manis Kehidupan pun masa-masa manis. Ranjau. Lautan cinta. Walaupun penuh dengan cinta tapi okey, kita masukkan bahan-bahan ni ya, rempah ratus kita. Rempah ratus dulu. Tadi. 400. Okey.
Kemudian kita masukkan bawang yang dah kita blender. Bawang putih, bawang merah ke atau bawang merah je? Bawang merah saja yang dah blender. Oh, bawang merah tapi bila blender jadi macam tu ya? Oh, mesti. Okey. Biasa menu ni berapa lama Kak ni? Tak lama pun. Dalam 15 minit dah boleh dah. Okey. Ini jintan manis, jintan putih. Ini untuk apa? Pembuka selera ke? Taklah, makankan nasi biryani. Nasi biryani. Oh. Ini cili ya. Cili kering yang kita dah blender. Okey. Banyak juga barangnya. Oh, mesti. Dia kalau banyak dia punya bahan tu baru sedap. Okey. Kita nak sedap kita kena banyakkan bahan dia. Ni kunyit. Okey, ini tak rempah. Rempah wajib. Rempah rempah ni dia pewangi dia lah. Itu apa? Rempah kari? Rempah kari. Okay. Kalau dengan Ani Miswan kena detail Kak Ani. Kena detail sikit Kak Ani. Saya nampak semua macam kunyit je. Dia kena rempah kari. Ya, baru saya tahu. Rempah kari. Okey, lepas tu bagi kita ni kan supaya dia naik bau dululah Okey. Ada api tak? Kak Ani ada tak sambil-sambil masak ni kan? Ni kenalkan dulu apa benda ni? Ini lengkuas dengan serai. Kita dah blend. So kita masukkan ya. Leng serai. Kak Ani untuk ni ada ke yang membatalkan majlis? Sebab Kak Ani pun kan untuk bulan 3 dan bulan 4, bulan 3 boleh katakan semua dibatalkan untuk bulan 3 tetapi ditangguhkan. Ditundakan mereka meminta tarikh baru lah. Mengikut tarikh baru yang sesuai nanti. Maknanya pihak perunding lah suggest kalau nak bulan ni, ini yang dah penuh, yang tak penuh boleh ni masuk. Yes. Tuan rumah dia akan berbincang dengan kita nanti sebab diorang pun bergantung pada pihak dewan juga. Betul. Ada dewan yang dah penuh dia punya tarikh tu. Dia akan datang nanti berjumpa dengan kita sama ada tarikh tu masih kosong ke tak lagi. Okey. Sebab macam Kak Ani sekali catering dengan dewannya sekali pun ada sediakan juga. Betul. Jadi Macam Kak Ni, kan? Kak Ni sendiri pun ada dewan sendiri. Jadi kena tundalah nanti Kak Ni akan suggestkan tarikh bila yang sesuai untuk diorang ni. Untuk diorang ni. Okey, ada tadi dah masuk lengkuas serai. Lepas tu tadi Kak Ni ambil capai apa tu Kak Ni? Ya, ini kerisik. Oh, kerisik. Kerisik pun ada. Kerisik pun ada. Dia macam nak buat rendang sikit. Gaduh-gaduh dia dalam tu. Oh, pajeri. Dia lebih kurang macam pajeri. Tapi kita tukarkan nama dia. Biasalah anak-anak muda sekarang ni kan. Apple di Lautan Cinta. Apple di Lautan Cinta. Dengar je pun dah selera nak makan. Betul. Kan? So kita buat menu yang ni simple je sebab dalam keadaan sekarang ni kan dengan virus yang melanda negara kita, so kita buat yang simple-simple je ni. Okey, kemudian? Okey, the last sekali. Oh, dah last dah? Ni dah naik bau. Kita masukkan santan. Awak biasa buat menu ni? Saya paceri, saya tahulah. Kalau Lautan Cinta, saya belum lagi lemas. Lautan Cinta belum. Paceri saya tahu. Sebor. Okey. Okey, dah naik bau dah kan ni. Dah naik, ada bau dah? Ada bau dah ya. Okey, bila dah hampir mendidih nanti, baru kita masukkan buah apple yang dah dipotong-potong. Apple hijau saja kan? Apple hijau saja. Apple merah tak sesuai. Dan tips yang paling penting, apple ni you kena cari apple yang rangup. Tak boleh apple yang dah macam lemau tu tak boleh. Dia akan jadi lembek. Apple rangup maksudnya? Apple yang baru elok lah. Kan ada kan yang dah kan ada tak elok. Bukan kena cuba dululah kalau nak tahu apple ni rangup tak rangup. Biasanya kita pun dapat bezakan kan. Boleh cuba, nak cuba? Ya, betul, saya kena cuba. Saya kena cuba. Apple ni rangup ke tak rangup? Nampak tak beza lelaki yang pandai mengayat dengan tak pandai mengayat. Okey. Dan lagi satu pusing. Memang rangup. Rangup ya. Dan yang kita fresh. cuma perlukan 15 minit 5 minit saja untuk masukkan. Ya. Okay. Tapi walau bagaimana pun bergantung kepada api dia lah. Api dia kan. Kak ni ada tips tak supaya apple kita potong ni tak lebam cepat? Okey, kita rendam dengan air ni, air garam. Rendam dengan air garam. Bila kita kita sediakan air yang kita isi garam, kemudian kita rendam dan dia tak akan lebam. Tapi kalau orang bercinta, lebam pun tak nampak lebam. Dah bercinta kan? Apatah lagi dia lemah di Lautan Cinta. Kan? Tak nampak lebam.
Hilang lebam ni. Okey. Lebam pun dia kata macam itu bukti cinta kat ni. Sebenarnya penjeri apple ni biasa kat ni hidangkan dekat majlis-majlis perkahwinan. Kita ada label kat situ kan. Penjeri apple di lautan cinta. Orang tengok apple tu saja orang dah tertarik nak makan. Saya pun biasa dia pergi tempat lain dia tak jumpa penjeri apple ni. Betul. Kan? Ni yang dah siap ni. Kita ada seminit dulu untuk menu pertama ni. Okey, yang tu dah siap boleh rasa dulu. Sabar. Awak naik mana? Dia dah mabuk dalam lautan cinta ni. Kat sini. Okey, Faria cuba. Hanif pun kena cuba ni. Tadi you rasa yang mentah. Perangup saja. Yes. Itu tujuan dia. Saya kena rasa sebelum dan selepas. Yang lemas di bawah. Atas masih ni lagi tak lemas. Kita ambil yang lemas. Penerbit. Faria kata Faria cuba Hanif, lemaskan nanti dia. kita kena tahu gula yang ni bagi dia lembut manis. Tengok tekstur. Oh, jadi ni buat macam kuah lah ya kat ni. Ya, betul. Oh, lauknya adalah apple ni. Macam mana awak lemas tak? Baiklah. Dia tak rasa buah apple dah. Dia rasa macam mana? Cuba rasa. Dia rasa kalau awak makan kan terung bulat tu. Tapi ada rasa sikit manis sikit. Tapi untuk kali pertama masuk kat mulut tu takkan ada rasa apple langsung. Oh, dia lembut lah. Oh, Kak Ani, Makan ini sekali saya mesti rasa, nak 2 kali ni. Kan biasa kita makan nasi biryani dengan acar buah dan sebagainya. Ini boleh menggantikan acar buah tu. Ya, betul. Tak rasa sangat macam apple-nya. Saya setuju. Wow. Saya suka hidangan rasa ini. nak lagi lah. Apatah lagi dengan namanya apple di lautan cinta. Di lautan cinta. Kita akan berteriak seketika. Kat ni kita tak boleh lepaskan dulu. Kerana ada lagi satu menu yang akan ingin dibawakan di Malaysia hari ini sambil kita menjamu selera. Boleh Kak ni ya? Boleh, silakan. Sampai kita beristirahat ni kita menjamu selera. Kak ni bersedia untuk hidangan seterusnya. Kita ada udang di lautan madu. Saya sensitif lah sebut madu-madu. Udang di tasik madu. Udang tasik madu. Udang di tasik madu. Lautan. Saya nak bercinta dengan udang ni. Awak ni asyik nak lemas saja. Kita jumpa lagi berteriak seketika di Malaysia hari ini. Baik, kembali semula di Malaysia hari ini. Tadi kita kongsikan apple di lautan cinta. Sekarang kita nak ke double cinta, bercinta. Pop. Bermadu. Udang di tasik madu. Bukan bermadu kan ni. Udang di tasik madu. Bukan bermadu. Oh, bukan itu maksudnya. Saya cuba untuk direct translate je. Mungkin kita boleh teruskan Kak ni. Okey. Udang di tasik madu ni very simple sangat kita nak masak. So mula-mula kita taruh santan. Terus tak payah tumis tak payah tumis. Okey, santan. Okey, kemudian yang ini kari, sebut kari. Bukan. Okay. Yang ini bawang, lepas tu serai. Bawang serai. Bawang ada serai, dekat tu cili api. Kalau nak pedas masuk sikit cili merah tu, lepas tu kunyit. Ada kunyit juga lah. Ada kunyit. Ya, kalau tak cantik, tak kuning dia. Kari. Kan? Okey. Berapa sudu ni Kak ni? Ini depends. Tengok you punya udang tu berapa banyak. Ikut kesesuaian. Kan? Kalau you rasa nak pedas, buatlah pedas. Masak lemak. Lebih kurang masak lemak tapi berbezanya. Kalau you tengok tadi santan tapi ini kelapa yang Kak ni blend. Kelapa blend? Kelapa parut yang Kak ni blender. Ini kita masukkan ke dalam ni bagi untuk dia memekatkan. Dan rasa lemak dia tu memang kau-kau lah. Tak sabar nak rasa ni. Selalu datang dengan resepi yang berinovasi kat ni. Ada je. Kreatif. Oh, dahsyat. Lepas tu? Okey, biarkan dulu dia mendidih. Okey, last kali kita akan masukkan ni apa? Daun apa? Ketumbar. Daun kunyit. Okey, kita masukkan. Kan ni saya biasa pergi kedai yang ada label. Buka mulut. Yang ada label. Sebab tu saya pergi kedai yang ada label supaya saya tak tersalah. Ni daun kunyit. Okey. Tu gula ya? Kita tunggukan ini garam. Kita tunggu sampai menggelegaklah ya. Bagi dia kuah dia pekat, baru kita masukkan udang galah ni ya. Kita ada 5 ekor udang galah. Kita ada 5 ekor udang galah.
yang dimadukan. Okey, udang galah ni semalam Kak Ni pergi pasar 1 kilo 40 dekat RM40. Wow. Kan, dekat RM40. Harga biasa ke macam tu? Rasa Tak kalau juga, biasa dan saya 30 lebih je. Selalu 30 lebih je. Macam biasa Hari pergi pergi pasar. Pariha selalu pergi pasar kot. Tak juga kan ni. Ya. Saya pergi pasar lah. Facebook live je di pasar. Kalau saya tak pergi pasar, siapa nak pergi pasar untuk saya? Ada orang? Tak ada. Tak ada. Kak ni? Tak apa, 5 Pariha. ekor dah. Sekarang kita makan beli bungkus je. Dan tak boleh pergi kat kedai, so kita bungkus je. Kat rumah masak nasi. Apa saya telefon Kak Ni dulu nanti. Boleh. Boleh Kak Ni. Kalau Kak Ni kau nak masak udang ni kan. Okey, kita masukkan udang. Udang kedua. Kalau udang ni tak boleh masak lama kat ni Tak boleh masak lama. Udang That's ketiga. why Kak Ni tadi beritahu kita dia punya kuah tu biar dia betul-betul pekat baru masukkan. Okey. Tapi ni kita nak cepat kita masukkan dululah. Dia sebenarnya menu apa ni Kak Ni? Udang tasik madu ni menu apa dalam bahasa mudah dia? Dia bahasa mudah dia sebenarnya masak lebih kurang masak lemak dia. Masak lemak, tetapi bezanya masak lemak tu dia cuma santan je, tak ada masuk kelapa yang diparut. Saya tak sabar nak tengok apa hasilnya bila ada gabungan santan dan juga kelapa parut. Nah, okey, kita dah ada siapkan. Okey. Kalau tu kita kena tunggu dululah. Ini lambat sikit dia nak pekat kan. Okey, yang dah siap. Ke mana kita? Wish, ini banyak lauk ni. Kak Ni, sini. Kak Ni perlu. Dipersembahkan di tengah-tengah ini ya. Jadi ni antara hidangan-hidangan yang boleh kita sediakan lah ya. Okey, inilah dia kan, boleh rasa dulu dia punya ambil sudu, rasa sikit dia punya kuah dia. Bumbu dia dan kan. Bumbu dia. Dia kena betul-betul pekat. Yang ni Cuba tengok tunjuk dulu. Terpekat. Lah. Okey, ni ni kuahnya tadi yang ni yang kelapa parut tadi. Ya, kelapa parut tadi santan. tu. Pariha rasa sikit Pariha. Tak pedas kan? Tak pedas kan? Tak pedas. Kalau Hanif pedas ke? berjalan hanya ambil sudu, saya ambil pinggan dan garpu. Jadi jangan harap kalau awak nak rasa udang ni. Alah, saya nak rasa kuah dulu. Ini dah cocok lah kepadanya. Dah cocok kat ni dah pakai. Okey. Saya rasa bumbu dia jugalah ya. Awak kena rasa kuah dia dulu lah. Betul lah bergaduh-gaduh rasa dia kat dalam mulut ni. Bergaduh. Santan dengan kelapa tadi. Tahani. Tari. Terima kasih. Kuahnya sangat-sangat lemak. Boleh kunyah dia punya ni kan. And then air udang tu memang betul-betul sebati dengan bumbu tu. Selalu masak lemak dia serai dia kita titik aja kan. Kita ketuk tetapi ni kita blend. Jadi dapat rasa yang lebih serasi lah. Kan? Kak Ni, kita nampak deretan menu-menu untuk makan beradab yang mudah. Ini boleh kata mudah-mudah dan simple juga ya. Ini apa antara burung puyuh. Okay. Kita buat apa ni berempah lah. Dia berempah. Burung puyuh berempah. Kemudian di tengah tu? Yang ini ikan siakap. Ikan siakap masak? Masak apa ya? Kak Ni pun dah. Ini macam sambal lah. Siakap tersimpul rapi. Kasih tersimpul rapi bolehlah saya namakan. Boleh sebab dia macam menyimpul-nyimpul. Boleh. Okey, boleh. Proceed. Ini yang tadi. Udang di tasik madu. Sotong di tasik madu. Silakan Hanif. Ini sotong yang saya nanti-nantikan. Boleh ke kita rasa? Boleh. Ambil pinggan. Dia ada tu. Ni macam sotong di pelamin apa? Sebab macam bersanding. Sotong bercinta berdua. Nak saya ambilkan ni. Ayat orang suka macam tu kan. Saya tu. Sotong bergaduh-gaduhan. Ya. Tak ada. Hanif nak. Ni sudu garpu. Ada pemanggil di talian tadi. Namanya Aiman. Bagi ucapan kepada Pariha. Apa ucapannya? Selamat pengantin baru. Belum. Tolong bagi jodoh dulu kat saya. Betul ke Pariha awak tak beritahu kita orang ni? Takkanlah. Sebab saya akan pilih awak nanti jadi flower boy. Flower boy. Mesti meriah majlis awak. Terima kasih Aiman kerana memberitahu kami satu rahsia yang tuan punya badan pun tak tahu. Itulah. Rahsia. Surprise tu kan. Okey, ini sotong gelora asmara. Asmara.
Gelora asmara. That's why dia bertemu Memang tu. Betul kan, Farah? Betul. Orang tengah bercinta macam tu lah ya. Bergelora asmara dia. Nampak yang seronok aja. Nampak yang seronok aja ya. Tapi bila dia dah lama nanti saya belum habis kat sini. Belum. Bila dia dah lama bercinta, depa bergaduh kat bawah pula. Gaduh pula bawah. Bukan, dia relax tu. Dia Relax. bertenang, dia bertenang. Hebat sotong ni. Okey, yang ujung di Pariha tu. Tu ayam golek semarak cinta. Ayam golek ni kita memang tak boleh larilah daripada untuk majlis-majlis perkahwinan memang daripada dulu kan. So kita tetap kekalkan. Cuma nama tu kita bagi lebih dimodernkan lagi. Ya, mengikut generasi sekarang ni. Ya. Okey, kalau Kak Ani misalnya untuk orang yang berkahwin kan, walaupun ni ditangguhkan, tapi mungkin ini antara ada masa jugalah untuk mereka kan melihat menu-menu ni. Kak Ani yang akan suggest untuk mereka ke ataupun mereka yang akan saya nak makan ni. Oh, biasanya menu-menu ni Kak Ani sediakan memang dalam pakej Kak Ani tu memang dah ada, tapi walau bagaimanapun dia bergantung kepada pakej yang dia ambil tu. Bajet tu lah. Bajet dia kan. Biasanya kalau pakej yang sederhana ke atas tu Kak Ani akan bagi yang ni lah. Dia lain sikit daripada yang lain. Biasa orang buat ikan siakap, lepas tu udang, lagi ayam golek kan. So kita hari ni kita ni kan sikit dengan sotong kan. Ada puyuh. Dengan puyuh. Lauk sana dah masak ke? Oh, dah siap ke? Tadi dah siap dah. Oi, boleh kita datang sana. Mari kita ke sana Kak Ani. Oh, kita berpindah-pindah ni. Saya minat lah hari ni punya ni siaran. Masak dah. Pada yang bertanya tadi, yang tukang masak tadi itu adalah tari ya. Tari menari. Saya kalau udang galah ni saya suka makan kepala dia ni. Oh, sebab juicy dia tu. Oh, dia ada kan. Tapi ni masih kurang pekat lagi. Ya. Tapi bolehlah. Duduk kat pintu keluar. Oh, ini. Betul. Warnanya. Nampak tak? Ui, tuan-tuan. Cik Hasani dan juga Cik Rahman. Sebut nama. Okey, baik. Sementara kita ingin menjamah ni, kami ada satu permintaan khas kepada rakan-rakan dan penonton Malaysia hari ini. Untuk kita bersama-sama di Facebook Live Malaysia hari ini, kita mungkin boleh bersiaran bersama. Dan sebab sekarang kan stay at home. Mungkin kita nanti jika kalian berkesempatan berminat untuk bersiaran secara kami melalui Facebook Live, boleh untuk bagi tahu kami kepada yang berminat, boleh video call kita, phone out kita, bagi tahu apa yang anda lakukan sepanjang tempoh 2 minggu ini. Ataupun dengan cara lain juga, mungkin kalian boleh titipkan message kan kepada kami, sebab kadang-kadang dia nak hubungi kita pun susah, kita yang kena hubungi mereka. Betul. Jadi bagi maklum balas kepada pihak penerbit, nanti bagi tahulah. Nanti pihak penerbit akan hubungi kalian. Ini antara segmen baru yang akan kita bawakan untuk kita tengok apa inisiatif yang boleh kita lakukan. Kan? Kak Ni, kalaulah ada yang melihat kepada siaran kita pada pagi ini, kalau nak dapatkan perkhidmatan Kak Ani di mana, macam mana? Boleh hubungi Kak Ani sendiri. Nombor telefon Kak Ani 017-320-3060 ataupun boleh layari Facebook Kak Ani, Ani Catering and Wedding Planner 2. Ada 2 ya, di belakang dia ada 2, Ani Catering and Wedding Planner 2. Dan sekiranya pergi kepada IG Ani Catering and Wedding Planner. So boleh layari Ani Catering and Wedding Planner untuk IG. Dan nombor telefon Kak Ni lagi satu, bagi lagi satu lah ya. Bagi. 019-225-2564. So boleh hubungi Kak Ni bila-bila masa sahaja. InsyaAllah Kak Ni akan layan. InsyaAllah. Okey. Dan terima kasih juga buat Kak Ani dan juga pembantu Tari. Terima kasih banyak-banyak yang kongsikan bersama kami, dan juga Kak Ani ni sebenarnya antara individu yang suka juga memberi bantuan kepada masyarakat dan sebagainya. Kalau apa-apa nanti bolehlah kan. Betul. InsyaAllah. Kak Ni pun bersama-sama dengan saya juga banyak projek yang kita akan usahakan. Terima kasih Kak Ani. Walaupun sebenarnya Kak Ani ada pilihan untuk tidak datang ke sini, tapi terima kasih bersama dengan kami di sini yang bekerja dan perlukan terus berjuang untuk meneruskan Malaysia hari ini. Jangan lupa kami akan terus bekerjasama sampai bila-bila jika diperlukan. InsyaAllah Kak Ani, terima kasih banyak. Semoga kita semua terus tabah, bersabar, sama-sama tenang dan menghadapi segala juga cabaran. Kita cuba untuk mendapatkan jarak social distancing ini. Itu yang paling penting sekali untuk kalian juga di rumah, bermula dengan
perkara tersebut, ya, penjarakan sosial di antara satu sama lain. Jadi ayuh kita realisasikan langkah positif ini hari yang kedua. Ketika semalam banyak yang compang-compingnya, tapi mungkin hari ini kita boleh perbaiki hari demi hari. Untuk 14 hari ini kita harapkan 14 hari cukup untuk perintah kawalan pergerakan ini. Itu yang kita harapkan. Dan ikuti laman-laman rasmi untuk mendapatkan maklumat yang sahih. Jangan kita sebarkan informasi yang tidak berkenaan untuk mengelakkan daripada keadaan menjadi panik. Sekali lagi, kita teruskan bersama dengan Malaysia hari ini. Itu saja saya untuk pada pagi ini. Ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Jaga keselamatan diri. Assalamualaikum. Bye-bye.